Alright. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar Malaysia? Apa khabar YouTube? Hi. Alright, so terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik ataupun menonton saya punya video. Okay, so video kali ini saya nak share kepada anda bagaimana untuk kita menambahkan lagi kita punya sumber pendapatan. Okey, macam mana kita nak menambahkan lagi kita punya kewangan, macam mana kita nak buat duit lebih, duit tepi. Okey, salah satu caranya yang kita boleh buat sekarang ni adalah dengan bermain saham. Okey, dengan bermain saham kita boleh juga generate income, kita boleh tambah juga pendapatan kita. Kita boleh juga orang kata buat duit tepi. Boleh, lebih kurang function dia sama je seperti anda nak buat kerja sambilan. Cuma bezanya saham ni kita melabur duit untuk membuat transaksi jual dan juga beli. Okey, so dalam saham ni kita akan bermain dalam Bursa Malaysia. Kita akan membuat transaksi dalam Bursa Malaysia di mana kita akan berdagang dalam Malaysia saja. Okey, ini bukan orang kata pelaburan international, bukan antarabangsa. Okey, bukan dunia punya. Ini cuma saham di dalam Malaysia saja. So, dengan main saham ni juga saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita boleh buat profit, bagaimana kita boleh membuat keuntungan. Macam mana duk dengar cerita orang duk main saham untung sana, untung sini, rugi sana, rugi sini. Ini dia yang saya akan cerita, yang saya akan kongsikan kepada anda, right? Okey, ini adalah pengenalan macam mana kita nak main saham tu, right? Macam mana saham itu berlaku. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu pelaburan saham, iaitu membuat transaksi jual dan beli sesuatu unit saham dalam jangka masa pendek atau panjang diurus oleh Bursa Saham Malaysia BSM. Alright. Okey, so apa itu saham? Okey, dalam konsep yang sama, ia juga boleh dikategorikan sebagai jual dan beli sesuatu unit saham tersebut. Alright, kita ada unit saham, kita lebih kurang macam barang lah. Okay, kita ada barang, kita nak jual barang tu, so kita berharap untuk ada orang beli. So konsep dia sama juga seperti kita berniaga. Kita ada barang, kita nak berniaga, kita nak jual, dan kita berharap kepada orang untuk membeli apa yang kita nak jual. Sama juga macam dalam pelaburan saham, kita membuat transaksi jual dan beli sesuatu unit saham, di mana sebelum ni kita mungkin dah pernah beli saham mana-mana syarikat dan kita nak jual saham tersebut kepada orang lain. Itu yang dikatakan pelaburan saham. Okey, ini konsep sama je seperti anda berniaga. Okey, ianya sama je konsep dia. Ada barang, ingin jual dan ingin beli. So itu yang dikatakan sebagai pelaburan saham. Dan dalam pelaburan saham ni juga kita boleh trade, kita boleh generate income dalam jangka masa pendek pun boleh, panjang boleh. Dalam sehari pun kita boleh buat duit, dalam seminggu pun boleh buat duit, dalam sebulan pun kita boleh buat duit. Macam mana cara dia? Itu bergantung kepada kita punya trading plan kita, bergantung kepada kita punya teknik dan juga perancangan kita lah. Alright, so dalam pelaburan saham ni juga diuruskan oleh Bursa Saham Malaysia. Okay, kita main bawah Bursa Saham yang dulu dikenali sebagai BSKL. Okey, bukannya basikal tapi Bursa Saham Kuala Lumpur. Sekarang ianya telah menjadi GLC. Okey. So, bagaimana transaksi berlaku? Macam mana saham ni berlaku? Jual tu macam mana? Beli tu macam mana? Ini yang saya akan tunjukkan kepada anda. Kita ibaratkan I ataupun logo ini adalah satu unit saham. Okey, saham ini telah dimiliki oleh seorang individu yang bernama Ali lah. Okey, Ali ni dia mempunyai saham daripada syarikat Cendol lah. Okey, contoh, Ali ni mempunyai saham yang dia sebelum ni pernah beli saham ini daripada sebuah syarikat cendol yang dulunya mungkin harganya murah, iaitu contoh kita bagi Ali ni beli pada harga 50 sen. Maksudnya sekarang ni Ali telah memiliki seunit
saham yang berharga dahulunya 50 sen. Okey, dan Ali ingin menjual saham tersebut kepada individu lain yang bernama Abu. Jadi dekat situ Ali nak jual dengan harga yang lebih mahal sedikit, iaitu mungkin Ali nak jual pada harga RM1 supaya dia boleh dapat keuntungan. Jadi berlakunya kat situ penawaran di mana Ali ingin menjual dia punya unit saham ini kepada individu lain yang bernama Abu. Okey, apabila Abu tertarik dengan tawaran yang ditawarkan oleh Ali, maka kalau Abu berminat, maka Abu akan membuat pembelian. Apabila berlaku transaksi pembelian, secara automatiknya hak milik unit saham yang dimiliki oleh Ali ini akan berpindah kepada Abu. Nampak tak kat situ? Nampak tak macam mana transaksi jual beli saham tu berlaku? Ini yang kita perlu gambarkan, ini yang kita perlu faham, ini dia konsep yang kita guna pakai dalam saham. Okey, so apa yang Ali dapat selepas berlakunya pembelian yang dibeli oleh Abu ini? Maka Ali akan mendapat keuntungan daripada hasil jualan unit saham tadi. Nampak tak? So kat situ macam itulah transaksi yang berlaku dalam urus niaga jual beli saham ni. Macam ni lah konsep dia. Konsep ni lah yang akan berulang-ulang dalam setiap hari. Di mana setiap orang mempunyai target masing-masing, ingin jual pada harga berapa, ingin beli pada harga berapa, ada tawar menawar. So kat situ anda jelas anda faham macam mana transaksi itu berlaku, bagaimana saham itu berlaku, ada jual beli, ada unit saham, dan di situlah kita boleh perolehi keuntungan. Nampaklah kat situ lah. Alright. Okay, so kita akan pergi ke next slide. Okay, dari segi hukum, macam mana pula hukum main saham ni? Okey, kalau dekat sini hukumnya adalah harus Sebab apa? Sebab ia sama juga seperti kategorikan sebagai berniaga. Ada jual beli. Okey, kalau kita tengok kat sini ada rukun jual beli. Yang pertamanya ada penjual dan pembeli. Seperti contoh tadi ada Ali dan Abu lah, di mana Ali penjual, Abu pembeli. Ada subjek atau barang. Dalam kes kita, dalam saham, unit saham itulah kita punya subjek, kita punya barang yang kita nak guna jual dan juga beli. Okey, cumanya ianya tidak boleh dipegang. Ianya tidak nampak dengan mata kasar, tetapi wujudnya dalam sistem. Alright, ianya ada dalam sistem. Okey. So dekat sini ianya ada harga. Okay, yes, of course saham ni kita beli pada harga murah, kita jual pada harga mahal. So kat situ ada harga yang kita boleh guna untuk dalam penjualan dan pembelian lah. Alright, seperti Ali tadi sebagai contoh, dia pernah membeli saham cendol dengan harga 5% dan dia ingin jual pada harga RM1 untuk mendapatkan keuntungan. So itu dia harga. Dan kita ada juga penawaran dan penerimaan. Yes, jika seseorang itu tertarik, berminat dengan penawaran yang dijual oleh seseorang itu, maka orang itu akan menerima dengan melakukan pembelian atas sebuah unit saham tersebut. Mana kat situ seperti Ali tadi menawarkan harga unit saham dengan harga RM1, dan Abu juga adalah penerima lah. Dia terima, dia nak saham tu, maka berlakulah kat situ penerimaan dan berlakulah pembelian dekat situ. So nampak lah. Okey, so dalam pelaburan saham ni dia punya konsep dia sama seperti jual dan belilah. Alright. Okey, so ada orang kata saham ni lebih kurang macam judi, sama macam judi. So ianya haram. Okey, kita kenali dulu, kita faham dulu judi tu macam mana. Okey, kalau dekat point yang ada dekat sini, kalau kita fikir secara logik lah kan, orang main judi ni ianya bergantung kepada tuah dan nasib, tiada jual dan beli, dan keuntungan ditentukan oleh mesin, sistem ataupun permainan. Okey, so dekat situ kalau kata kita mempunyai RM10,000, kita nak taruhkan RM10,000 kita, RM10,000 kita tu dalam sesuatu permainan ataupun di dalam game, di mana kita berharap kepada Tuhan dan nasib. Kalau nombor kena, maka dapatlah untung 2-3 kali ganda. Tapi kalau tak ada nasib, tak ada tuah, maka kerugian kita habis.
Alright, so itu adalah judi. Dan dalam judi tiada jual beli, okey, tiada jual beli. Kat situ anda perlu faham. Beza utamanya saham ada jual beli, judi tak ada. Alright, dan dalam perjudian juga keuntungan yang orang yang bermain judi ni ditentukan oleh mesin, sistem ataupun permainan. Contoh macam kalau kita main mesin, kita main online, keuntungan tu ditentukan bergantung kepada sistem yang telah diset up, sistem yang telah dikontrol oleh sesebuah perniagaan tersebut, sesebuah individu tersebut, sebagai contoh kan. So itu adalah judi. Jadi ini tidak sama seperti saham. Saham kita untung sebab kita jual. Nampak tak kat situ? Kita keluarkan modal untuk beli saham tersebut dengan harapan harga dia akan naik dan kita akan jual pada harga tersebut. Itu adalah saham. So perbezaan yang sangat ketara adalah tiada jual dan beli. Maka saham ini tidak boleh dikategorikan sama seperti judi. Alright, so anda perlu faham kat situ dulu konsep dia macam mana. Alright. Okay. So, dalam tempoh urus niaga saham ni, bukan setiap hari kita boleh berurus niaga, jual dan beli, kita buat transaksi hari-hari. Tidak. Dia ada hari-hari yang tertentu. Okay, dalam pelaburan saham di bawah Bursa Malaysia, kita boleh trade ataupun melakukan urus niaga pada hari Isnin hingga Jumaat sahaja. Iaitu bermula pada market akan dibuka pada pukul 9 pagi dan akan tutup pada pukul 5 petang. Di mana market akan berehat juga pada time tengah hari, pukul 12.30 tengah hari market akan tutup dan akan disambung semula pada sesi petang bermula 2.30. So dalam tempoh ini sajalah yang kita boleh membuat urus niaga. Time ni lah kita nak tengok harga naik turun, time ni lah kita nak buat profit, time ni lah kita nak tahu kita punya trading plan, kat mana kita nak rugi, kat mana kita nak untung. So dalam tempoh ni saja, dengan hari ini saja yang kita boleh berurus niaga. So tutup pada hari Sabtu, Ahad dan cuti am atau public. Okay, so pada hari hujung minggu memang market tak buka lah. So nak main saham tak boleh main pada hujung minggu, boleh main pada hari bekerja atau dalam arti kata lain office hour lah. Okay. So dan pada cuti am dan juga public juga market tidak akan dibuka, akan tutup jugalah. Alright, itu tempoh urus niaga yang kita boleh buat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia lah. Okay. So jika kita dah tahu apa itu pelaburan saham, macam mana transaksi itu berlaku, dari segi hukumnya macam mana pula. Bila kita dah tahu, kita rasa kita berminat, kita nak move on, kita nak kedepankan lagi, ini langkah permulaan untuk anda. Anda perlu buka 2 akaun ini terlebih dahulu sebelum anda ingin membuat urus niaga. Yang pertamanya, anda perlu ada akaun CDS. Anda perlu buka akaun CDS. Akaun ini akaun yang didaftarkan di bawah Bursa Malaysia, di mana nama kita kena register dulu. Nak main saham ni kena register dulu, kena ada akaun CDS. Okey, charge dia cuma RM10 je nah untuk buka akaun CDS, tak lebih tak kurang RM10 sahaja. Kalau ada orang tawarkan dia boleh buka akaun CDS untuk anda, tapi dia kena charge yang agak mahal, contoh RM50 atau RM100, itu tandanya anda mungkin ditipu ataupun scammer lah. Okay, so berhati-hatilah. Okay, alright. So yang keduanya, kita kena ada trading account, akaun modal. Akaun ni akan dibuka secara automatiknya oleh anda punya broker ataupun pihak tengah, orang tengah. Okay, contohnya seperti bank lah. Alright, kalau anda buka di bawah bank, bank yang akan uruskan, bank yang akan buka akaun modal untuk anda. Apa guna akaun modal ni? Akaun modal ni kita gunakan untuk buat masuk kita punya modal, kita buat masuk duit untuk kita nak buat transaksi, nak jual beli, kita akan guna akaun ni. Akaun ni tidak akan bercampur, tidak akan diguna pakai dengan akaun saving kita. Akaun ni akaun asing lah. So secara automatiknya kalau korang request untuk buka akaun CDS dengan mana-mana bank ataupun institut pelaburan, automatik dua akaun ni akan dibuka lah. Anda tidak perlu request, memang tender akaun ni akan dibuka. Right? Okay. So ini antara salah satu contoh broker ataupun orang tengah yang mungkin anda boleh pilih, yang mana anda mungkin berminat. Kita ada Maybank Investment, RHB, Hong Leong, Public, dan kita juga ada juga institut pelaburan yang bukan bank seperti M Plus Online, iaitu Melaka Security dan juga Kenanga Investor. Okey.
ada banyak lagi sebenarnya. Ini cuma contoh saja, iaitu broker ataupun orang tengah. Kita nak main saham, kita perlu orang tengah. Orang tengah ni lah yang akan sediakan platform untuk kita untuk jual beli. Mereka lah yang akan buka akaun untuk kita. Mereka lah yang akan share kita news. Itu functionnya orang tengah. Ini dia function dia broker. Okey, so anda boleh buka di mana-mana saja bank-bank yang anda minat, yang anda suka, ikut selera masing-masing. Okey, so ini cuma contoh saja. Banyak lagi bank-bank lain, institut pelaburan yang lain yang menawarkan buka akaun CDS dan melabur menggunakan perkhidmatan mereka lah. Jadi anda boleh pilih yang mana anda suka lah. Alright, yang paling popular sekarang orang banyak pakai M Plus online dah, iaitu Melaka Security dengan Maybank. Ni antara dua ni memang ramai orang gemar pakai lah. Alright, okay, so saya sendiri pun saya lebih gemarkan memakai M Plus online lah, sebab dia punya transaksi kalau kita tengok dari segi handphone memang lebih detail lah, lebih mudah untuk kita nak buat analisis untuk buat keputusan. Itu semua nanti kita akan bincang pada next video. Apapun, terima kasih kepada anda yang sudi untuk menonton saya punya video untuk kali ini. Jika anda rasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like, share dan jangan lupa subscribe saya punya channel. Alright, okay, so berjumpa lagi kita pada next video. Saya akan sharekan lagi berkaitan untuk ilmu-ilmu berkaitan dengan pelaburan saham ni. Alright, okay, so jumpa lagi. Sekian saja. Assalamualaikum, salam sejahtera.